Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar unit 15, sikap yang baik dan tajuknya bersopan santun. Dalam tajuk ini, kamu akan belajar cara untuk membina ayat penyata. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu perlukan buku teks Bahasa Melayu dan juga buku aktiviti jilid 2. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 ayat penyata berdasarkan gambar dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan berikan kamu satu formular untuk kamu membina ayat penyata dengan mudah. Formulanya ialah N, A, K. Dot. Nak. Nak ini mewakili N, nama, A, aktiviti, K, keterangan dan dot mewakili tanda noktah. Untuk kamu lebih faham untuk membina ayat, cikgu akan berikan beberapa contoh. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh cara untuk membina ayat penyata menggunakan formula nak dot. Okey, yang pertama, lihat gambar yang cikgu berikan ini. Berdasarkan gambar ini, cikgu akan fokuskan kepada murid-murid itu. Jadinya, cikgu akan letakkan murid-murid ini di hadapan ayat sebagai nama. Jadinya murid-murid mewakili N, nama, aktiviti, apa yang kamu lihat berdasarkan gambar ini, apa yang dibuat oleh murid ini. Murid ini sedang beratur. Jadi aktivitinya cikgu akan tulis beratur. Murid-murid beratur. Dan untuk mewakili keterangan pula, cikgu lihat gambaran kepada gambar ini. Murid ini beratur di hadapan guru. Jadinya kamu boleh buat keterangan arah, iaitu di hadapan guru. Ayat penyatanya, murid-murid beratur di hadapan guru. Jangan lupa ayat penyata perlu berakhir dengan tanda noktah. Baiklah murid-murid, sekarang kamu buka buku teks Bahasa Melayu, muka surat 93. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah bersopan santun. Dalam tajuk ini, kamu akan belajar cara untuk membina ayat penyata yang betul berdasarkan gambar. Berdasarkan buku teks kamu itu, diberikan beberapa contoh amalan yang sopan. Mari kita lihat gambar yang pertama ini. Berdasarkan gambar yang pertama ini, diberikan frasa duduk bersila. Di dalam gambar ini juga diberikan contoh ayat penyata, iaitu jago duduk bersila dengan sopannya. Murid-murid, masihkah kamu ingat tentang formula yang cikgu berikan tadi, iaitu N, A, K, nak, dot. Ayat ini juga menggunakan formula itu. Mari kita lihat bersama-sama. Jago mewakili nama. Jika kamu lihat, dalam ayat ini juga meletakkan nama di hadapan ayat, iaitu jago. Aktivitinya, jago ni buat apa? Berdasarkan gambar dan juga frasa yang diberikan, jago ni duduk bersila. Kita akan melengkapkan ayat ini dengan menambah keterangan kepada duduk bersila. Macam mana jago duduk bersila ini? Jago duduk bersila dengan sopannya. Lengkaplah ayat penyata ini, iaitu jago duduk bersila dengan sopannya. Diingatkan lagi sekali, ayat penyata perlu berakhir dengan tanda noktah atau titik. Seterusnya, mari kita lihat amalan sopan yang kedua. Berdasarkan gambar dan juga frasa yang diberi, iaitu menutup hidung dan mulut. Ayat penyata yang dibina
Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Dapat kamu lihat ayat penyata yang diberikan ini menggunakan formula NAK. Normi mewakili nama orang. Jadinya, untuk mudah kamu faham, apabila hendak membuat ayat, sebaiknya letaklah nama orang di hadapan ayat. Normi lihat pada gambar, buat apa? Normi ini menutup hidung dan mulut. Itu menjadi aktivitinya atau kata kerjanya. Normi menutup hidung dan mulut. Ayat ini dilengkapkan dengan keterangan dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Seterusnya, gambar ketiga ini diberikan frasa menutup mulut. Ayat penyata yang boleh dibina, Amin menutup mulut semasa menguap. Amin mewakili N iaitu nama. Menutup mulut akan menjadi aktivitinya iaitu Amin ni buat apa? Amin ini menutup mulut. Seterusnya, semasa menguap menjadi keterangan kepada menutup mulut. Bila Amin ini menutup mulut? Semasa menguap. Ayat penyatanya, Amin menutup mulut semasa menguap. Ayat penyata perlu berakhir dengan tanda noktah. Amalan sopan yang seterusnya adalah berjabat tangan. Berdasarkan buku teks kamu itu, tidak diberikan contoh ayat penyata berdasarkan maklumat berjabat tangan ini. Jadinya, kamu perlu membina sendiri ayat penyata berdasarkan gambar dan juga frasa berjabat tangan. Diingatkan untuk kamu menggunakan formula NAK. Di sini, cikgu berikan contoh ayat penyata menggunakan formula itu. Cikgu letakkan satu nama di hadapan ayat, iaitu Amir. Cikgu lihat lagi pada gambar, Amir itu sedang buat apa? Amir itu berjabat tangan. Jadinya, aktivitinya berjabat tangan. Ayat ini akan menjadi lengkap jika ditambah dengan keterangan. Lihat pada gambar, Amir ini berjabat tangan dengan siapa? Jadinya, cikgu buat keterangan, Amir berjabat tangan dengan rakannya. Dengan rakannya menjadi keterangan kepada berjabat tangan. Jangan lupa, ayat penyata perlu berakhir dengan tanda noktah. Seterusnya, mari kita bina ayat penyata berdasarkan frasa yang diberikan iaitu beratur. Siapa yang beratur? Dapat kita lihat murid-murid beratur. Jadinya, cikgu akan letakkan murid-murid sebagai nama. Murid-murid, apa yang murid buat dapat kita lihat dalam gambar ini beratur. Jadi aktivitinya beratur. Murid-murid beratur. Selepas itu, ayat ini akan menjadi lengkap jika kita tambah keterangan. Bila murid ini beratur? Murid ini beratur semasa membeli makanan. Semasa membeli makanan ialah keterangan kepada beratur. Jangan lupa ayat penyata akan berakhir dengan tanda noktah. Baiklah, jika kamu sudah faham, mari kita buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 20. Baiklah murid-murid, sebelum kamu menyiapkan tugasan ini, pastikan kamu menulis hari dan juga tarikh di bahagian atas. Kemudian baca arahan soalan iaitu tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Okey, di sini diberikan 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar dan kamu perlu menulis ayat penyata berdasarkan gambar yang diberikan ini.
Baiklah, kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar ini situasinya di dalam kelas. Okey, kita baca dahulu ayatnya. Murid-murid berdiri semasa. Okey, ayat ini sudah mempunyai nama, iaitu murid-murid, dan aktivitinya murid ni berdiri semasa. Awak kena sambung ayat. Okey, ayat penyata ini kekurangan keterangan, mewakili K ni, keterangan. Jadi kamu perlu meletakkan keterangan. Okey, murid-murid ini berdiri semasa. Okey, bila agaknya murid ini berdiri? Okey, biasanya murid ini akan berdiri semasa guru masuk ke kelas. Pastikan ayat penyata berakhir dengan tanda noktah. Seterusnya, lihat gambar kedua. Okey, gambar kedua ini situasinya menaiki bas sekolah. Okey, mari kita lihat ayatnya. Mereka beratur. Okey, di sini sudah ada kata nama, iaitu nama mereka. Okey, kata ganti nama untuk mereka ni, murid-murid ni. Beratur merupakan aktivitinya. Okey, ayat ini juga tidak lengkap dengan keterangan. Jadi kamu perlu letak keterangan. Mereka beratur. Bila agaknya murid-murid ini beratur? Okey, murid-murid ini beratur ataupun mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Pastikan kamu letak noktah. Seterusnya, mari kita lihat pula gambar yang ketiga. Berdasarkan gambar yang ketiga ini, hanya diberikan nama, iaitu nizam. Kamu perlu melengkapkan ayat penyata ini dengan meletakkan aktiviti dan juga keterangan. Di sini cikgu berikan clue untuk aktiviti yang dilakukan oleh nizam ini adalah membuang sampah. Jadinya, kamu boleh tulis nizam membuang sampah. Baiklah, keterangannya kamu lihat dekat mana nizam ni buang sampah. Okey, nizam ini membuang sampah ke dalam tong sampah kita semula. Pastikan di akhir ayat kamu letakkan tanda noktah. Baiklah, seterusnya kita perlu membina ayat penyata berdasarkan gambar keempat ini. Okey, berdasarkan gambar keempat ini, diingatkan kamu untuk menggunakan formula NAK dot. Jadinya, di sini tidak diberikan apa-apa clue. Okey, yang pertama, kamu perlu letak nama. Jadi, cikgu letakkan nama Jagu. Okey, apa yang dibuat oleh Jagu ini, aktivitinya menyapu sampah. Jadi kamu letaklah Jagu menyapu sampah. Untuk keterangan, lihat dekat mana Jagu ini menyapu sampah. Okey, dapat lihat buaian. Okey, situasinya di taman permainan. Jadi kamu bolehlah tulis ayat Jagu menyapu sampah di taman permainan. Letak tanda noktah. Okey, baiklah. Gambar terakhir ini, cikgu berikan clue memasukkan duit. Okey, aktiviti yang dibuat berdasarkan gambar ini memasukkan duit. Okey, pastikan kamu menggunakan formula NAK dot. Okey, jadinya nama. Kamu boleh letakkan nama untuk lelaki ini. Okey, cikgu letakkan ayah. Okey, aktivitinya memasukkan duit. Kamu boleh lihat apa yang ayah buat. Okey, ayah memasukkan duit. Okey, untuk keterangannya dekat mana ayah masukkan duit, cikgu letakkan ke dalam tabung bantuan mangsa banjir. Dapat kamu lihat ni, ayah masukkan duit ke dalam tabung. Okey, tabung bantuan mangsa banjir. Jadi ayatnya kamu boleh tulis ayah memasukkan duit ke dalam tabung bantuan mangsa banjir. Letakkan tanda noktah. Seterusnya, tugasan kedua kamu buka buku aktiviti jilid 2 juga, muka surat 54. Baiklah, aktiviti yang kedua ini
Situasinya di zoo negara. Okay, kita baca dulu ayat penyata yang pertama. Okay. Nadia melihat anak-anak gajah di dalam zoo. Okay, ayat ini lengkap ayat penyatanya kerana yang pertama diletakkan nama orang di hadapan ayat. Okay, dapat kamu lihat seorang perempuan kanak-kanak ini diberikan nama Nadia. Okay, aktivitinya apa Nadia buat? Nadia melihat anak-anak gajah. Okay, melihat anak-anak gajah itu menjadi aktiviti dan di dalam zoo merupakan keterangan kepada ayat ini. Nadia melihat anak-anak gajah di dalam zoo. Okay, ayat penyata perlu berakhir dengan tanda noktah. Okey, baiklah. Kita lihat kepada gambar yang kedua. Okey, gambar kedua ini dapat kamu lihat Nadia dan siapa ni? Ada 1, 2, 3. Okey, tayangan video tentang gajah. Masa dekat zoo negara ni, Nadia ni juga melihat ataupun menonton tayangan video tentang gajah. Jadi kamu tulislah kat sini. Nadia dan adiknya menonton tayangan video tentang gajah. Okey, seterusnya ayat gambar ketiga. Anak-anak gajah, okey, dapat kamu lihat anak-anak gajah ni buat apa? Kalau tengok kena mandi kan? Sedang dimandikan oleh siapa ni? Penjaganya. Okey. Seterusnya yang keempat. Yang keempat ni jangan lupa guna formula NAK nak dot. Okey, kamu boleh letakkan nama. Okey, Nadia. Okey, Nadia tengah buat apa ni sekarang ni? Nadia tengah buat apa? Okey. Lepas tu berikan keterangan. Di akhir ayat penyata perlu letak tanda noktah. Okay, siapkan tugasan dan hantar kepada cikgu. Terima kasih semua.